Saya cerita tuan-tuan ingat tak? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hebat tak hebat? Dia berguru. Dia ni disebut, kalau tuan-tuan nak tahu, ilmu ni macam lautan lah. Kalau siapa pergi ke Mesir, tuan-tuan tengok ada kubah macam ni. Di atas kubah tu dia orang letak macam kapal. Saya nak tanyalah penjaga tempat Imam Syafi'i tu, kenapa di atas tu ada kapal? Dia kata, kapal itu melambangkan bahawa Imam Syafi'i ilmunya macam lautan. Dahsyatnya Imam Syafi'i. Tok guru dia nama Sufyan Uyainah. Sufyan Uyainah ni tuan-tuan, bila berguru, Imam Syafi'i ada tu, dia kata apa? Wahai Syafi'i, habis dah aku dah mengajar dekat kamu ni. Ilmu ku ni habis dah. Tengok tok guru. Kamu pergi mengaji dengan guru lain. Tengok tok guru dulu tawaduk. Tok guru sekarang, tuan-tuan kena mengaji dengan aku. Aku saja yang pandai. Itu masalah. Ni, sudahlah mengaji dengan aku. Aku habis ilmu dah, pergi cari dengan orang lain pula. Nak mengaji dengan siapa tok guru? Mengaji pula dengan Imam Malik. Malik bin Anas. Malik bin Anas ni tuan-tuan, Imam Malik. Matinya sahabat Nabi nama Anas bin Malik, Allah ganti Malik bin Anas. Imam Malik ni, dia bukan pergi mana-mana. Imam Syafi'i ni dah merantau sampai Iraq lah, mana macam dia pergi. Tapi Imam Malik dia duduk Madinah ya. Tapi ilmunya Masya Allah. Dia menulis kitab Al-Muwatta'. Kalau tuan-tuan mengaji Al-Muwatta' ni, Allah. Baca boleh faham susah. Baca terror, tapi susah nak faham. Kena berguru. Tu Al-Muwatta'. Dia kata kamu pergi cari Al-Muwatta'. Pergi cari berguru dengan Imam Malik. Imam Syafi'i pergi. Di Madinah, sampai di sana tengok mereka berguru. Sebab apa? Bila berguru tuan-tuan, hati kita ni akan rasa lembut. Hati ni akan rasa dekat dengan Allah. Ni macam itulah Ramadan ni, kita kena ada tazkirah kan, ada kuliah sikit bagi ada ilmu dalam dada ni. Dia pergi guru. Sampai-sampai tu jumpa dengan gubernur Madinah. Wahai gubernur, saya nak jumpa Imam Malik. Gubernur ni kata, kamu nak jumpa Imam Malik, kamu pergi sendiri. Aku tak sanggup nak jumpa Imam Malik. Tu dia, gubernur dulu. Aku tak sanggup nak jumpa Imam Malik. Kerana apa? Dahsyat dia. Orang yang cukup dahsyat. Kalau nak jumpa Imam Malik, aku tak berani nak bawa dia jumpa kamu. Aku sanggup bawa Jabal Uhud lagi bawa. Nak bawa Jabal Uhud lagi daripada nak jumpa Imam Malik. Punya takutnya kepada ulama. Sebab ulama dulu tuan-tuan dekat diri dengan Allah. Kamu nak pergi sendiri. Imam Syafi'i pergi ya, ketuk pintu. Keluar pembantu Imam Malik. Wahai saudara, buat apa? Saya nak jumpa Imam Malik bin Anas. Siapa kamu? Saya Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Oh, Imam Syafi'i. Sekejap, masuk. Wahai Imam Malik, di luar sana ada Muhammad bin Idris Al-Syafi'i nak jumpa kamu. Dia nak mengaji Al-Muwatta'. Apa kata Imam Malik bin Anas? Kamu keluar bagi tahu Muhammad bin Idris Al-Syafi'i nak mengaji Al-Muwatta', suruh dia baca dulu. Suruh baca dulu, baru datang mengaji. Kan? Ni, sampai-sampai, wahai Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Imam Malik kata nak mengaji Al-Muwatta', dia suruh baca dulu. Apa kata Imam Syafi'i? Bagi tahu dekat Imam Malik, Al-Muwatta' itu di sini. Dalam kepala dia dah. Tak perlu baca dah, hafal dah. Macam tuan-tuan lah, pengikut Imam Syafi'i. Saya ceramah, haram apa pun tak bawa. Semua. Semua dalam kepala otak dah. Ustaz dah cakap apa dalam ni dah. Hebat tuan-tuan. Patutnya adalah handset cantik-cantik sikit kan. Barulah kita semangat nak ni. Tok guru nak cerita kan. Ni semua dalam ni lah Ustaz. Jangan takut. Itulah bezanya tok guru dulu dengan anak murid dulu. Anak murid sekarang ni, tok guru bawa kitab, dia hafal pun tak bawa. Habis-habis orang tanya, Ustaz dapat ngaji dengan Ustaz tu dapat apa? Tak tahu. Apa pun tak ada. Sebab tu tuan-tuan, ini bergurunya Imam Syafi'i. Sebab apa? Bila berguru, hati lembut. Saya duduk mengajak ni tuan-tuan, bila ambil cuti, ke mana saya pergi? Pergi berguru. Kadang pergi Mesir, kadang pergi Madinah, duduk tak ada kitab tuan-tuan. Kadang pergi kat Patani, tak ada. Mengaji dengan guru. Kadang-kadang guru tengok, Ustaz Abdul Khairi, Ustaz mengaji apa? Allahu Akbar, saya mengaji dengan tok guru ni untuk lembutkan hati saya. Lembut hati. Kan? Ilmu dapat sikit pun tak apa. Tapi hati nak jadi tawaduk. Sebab tu pentingnya berguru. Sebab tu Ramadan ni tuan-tuan, kita nak jadi orang yang bertakwa. Di antaranya apa? Bila ada program tazkirah, ada kuliah. Hati kita akan jadi lembut. Sebab tu disebut apa? Al-khawfu bil jalil. Ramadan ni kita nak dekat diri dengan Allah. Macam mana? Bukan saja puasa.
Kita mengaji, kita baca Quran, nak dekat diri dengan Allah Subhanahu wa taala, kawan dengan orang-orang alim. Macam tuan-tuan kan, ada isteri, bawa sekali. Kalau ada tazkirah kan, kuliah, bawa sekali. Jangan pergi seorang. Bila pergi seorang, tuan-tuan, masalah. Kita balik tegur isteri kita tak nak terima. Yang ustaz kata macam ni, dia kata apa? Abang pun baru 2 minggu yang insaf. Itu macam mana, tuan? Kalau boleh dua-dua sekali, kita tembak ustaz, tembak dua-dua kena. Dia balik, naik kereta senyap, yang tak bercakap. Kalau tuan-tuan tengok balik kuliah tak bercakap tu, suami isteri lah tu. Sebab apa? Ustaz dah hantam dah. Sebab apa? Kita nak bentuk manusia, bukan senang. Kena berkawan dengan orang baik-baik. Ramadan ni lah ambil peluang nak jadi orang bertakwa. Al-khawfu bil jalil. Kita takut hanya pada Allah. Yang kedua apa? Wal amalu bitanzil. Beramallah dengan apa yang diturun oleh Allah. Ramadan ni lah peluang dia. Baca Quran. Baca Quran kan, sikit pun tak apa. Sebab apa? Setiap huruf itu pahala. Kalau boleh Ramadan ni kan, hafallah 3 surah ni. Saya boleh ingat surah ni dalam Ramadan. Waktu lain perut kenyang, susah ingat. Tapi Ramadan boleh ingat 3 surah. Kalau boleh tuan-tuan hafal. Pertama, Suratul Mul. Suratul Mul ni, wahiya mani'atun min azabil qabr. Allah jauh daripada azab kubur. Siapa yang duduk di Pulau Pinang boleh tahulah, madrasah khairiyah Islamiyah. Di depan madrasah tu ada Masjid Banggul yang orang panggil. Masjid Banggul itu, tuan-tuan, 25 tahun dulu telah dikebumikan adik kepada Haji Ahmad Tuan Husin. Namanya Haji Muhsin. Dikebumikan jenazahnya. Kemudian bila isteri adik dia, maksudnya adik ipar lah, meninggal, dikorek semula kubur tersebut untuk dikebumi jenazah berikutnya. Setelah 25 tahun dikorek-korek, tuan-tuan, jumpa balik jenazah Haji Muhsin. Bukan jumpa hidup, matilah. Jumpa jenazah tu dia elok lagi. 25 tahun dah. Termasuk dengan kain kapat, dengan bantal yang dia tidur. Masih elok, tak reput. Bila ditanya kepada anaknya, anak dia bagi tahu, ayahnya tiap-tiap malam tak pernah tinggal membaca Suratul Mul. Tabah. Kalau boleh Ramadan ni, tuan-tuan, ambil peluang. Wal amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diturun oleh Allah. Quran, tolong bagi ingat surah ni. Surah Mul. Surah Mul bagi ingat. Kan, senang aja. Kan? Sebab kalau musim waktu lain, hafal senang, tapi nak ingat susah. Tapi Ramadan senang ingat. Tuan-tuan tak percaya kan? Kalau boleh kan, kalau hafal tu, bagi ada kawan tengok. Jangan baca seorang-seorang, macam kita baca Quran lah. Kalau boleh Ramadan ni tadarus 5 orang sudah. Jangan duduk sampai 30 orang. Ini tadarus 30 orang. Dia baca pula 2 muka. Nak sampai balik, lena 16 kali lah. 5 orang sudah. 5 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Pegang dapat pahala. Tengok dapat pahala. Dengar dapat pahala. Baca dapat pahala. Duduk dapat pahala. Gagap dapat pahala. Gagap. 2 pahala. Orang yang gagap. Ramadan ni peluang dia. Wal amalu bitanzil. Duduk 5 orang baca. Kita baca. Dia tengok. Dia tadabbur. Dapat pahala. Ramadan ni peluang dia untuk jadi orang bertakwa. Tapi kalau boleh tuan-tuan hafal Suratul Mul.